apakah ini semua petanda-petanda dunia dah nak kiamat ke? Apa nak jadi dengan Pak Arab ni semua? Bukankah Mekah dan Madinah itu kawasan berhampirannya, tak ada rasa insaf ke? Baru saja diuji dengan penularan wabak COVID-19 yang juga di Arab Saudi juga terkesan tak insaf ke? Ini bersukaria Pak Arab dengan berpakaian jubah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni agak menjadi tular di kalangan warganet dan kita semua jugalah apabila ramai yang memperkatakan tentang isu konsert besar-besaran yang berlangsung di Arab Saudi ataupun yang berlaku di Riyadh. Ramai yang bertanyakan bahawa apakah ini semua petanda-petanda dunia dah nak kiamat ke? Apa nak jadi dengan Pak Arab ni semua? Bukankah Mekah dan Madinah itu kawasan berhampirannya, tak ada rasa insaf ke? Baru saja diuji dengan penularan wabak COVID-19 yang juga di Arab Saudi juga terkesan tak insaf ke? Ini bersukaria Pak Arab dengan berpakaian jubah pula lagi, dengan berjoget lagi dengan keadaan seperti orang yang tak ingat dunia dah katanya, tak ingat akhirat dah katanya. Saya nak kongsikan pada kesempatan semua, pertama sekali kita sangat-sangat bersangka baik bahawa para alim ulama di sana senantiasa tidakkan pernah redha dan tidakkan pernah rasa suka dengan apa yang berlaku ini. Kita percaya yang itu. Dan mereka juga akan senantiasa menasihati dan mengingatkan supaya perkara-perkara ini dihindari, tidak seperti mana negara-negara barat yang kita tahu macam mana cara dan gaya hidup mereka. Dan kita kena ingat, orang Arab ni memang kebudayaan ataupun budaya kehidupan mereka memang begitu pun. Dia bersukaria, dia berseronok-seronok dengan pakaian jubah. Sebab kita kena ingat, jubah itu dia bukanlah kata satu pakaian yang semestinya orang yang orang Islam semata-mata. Malah kalau nak ikutkan, kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi saja yang pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab pun pakai jubah juga. Yang bezanya bukan pakaiannya, tapi soal iman dan takwanya. Jadi janganlah terkejut. Mungkin kalau ada setengah orang dulu beranggapan bahawa orang Arab ni kalau dah pakai jubah tu maknanya dia orang ni memang soleh lah, memang baik-baik belaka. Tak semestinya. Hatta saya yang pernah belajar di Mesir pun, saya tengok sendirilah. Dia pakai pakaiannya tu memang kita tengok ini macam gaya orang masjid, tapi kadang dia masuk pub-pub, dia masuk kelab-kelab, kadang minum. Begitu juga dengan yang wanitanya, kadang pakai nampak labuh dah, sampai satu tempat lain pula pakaian dia. Maka kita jangan salah faham bahawa sama ada di Riyadh ataupun di Jeddah, dia suasana yang berbeza. Dia tak seperti di Mekah dan Madinah. Dua kota suci, dua tanah suci ini begitu ketat sekali kawalan daripada pelbagai bab. Semuanya memang dijaga rapi, dijaga baik-baik. Kita jangan bimbang, jangan risau habislah Mekah lepas ni, habislah Madinah lepas ni. Dah, jangan bimbang begitu. Kerana di sana bukan setakat dijaga sahaja, tetapi kawasan tersebut juga merupakan jaminan daripada Allah dan Rasul terpelihara daripada sebarang kemungkinan-kemungkinan yang tak diingini. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya soal keimanan dan ketakwaan, bukan soal awak ni orang Arab ke, awak ni orang mana bangsa sekalipun. Tidak, bukan soal itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Ini bukan soal warna kulit, bukan soal latar belakang, bukan soal dia ni Arab atau bukan Arab, yang paling bertakwa. Sebab itu Tuhan Maha Adil. Yang masuk ke dalam syurga nanti bukan orang Arab saja, bukan orang Mekah saja semata-mata. Asalkan dia bertakwa dan dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dia layak masuk ke dalam syurga. Ini mungkin kita pandang berlaku di sana. Kita juga jaga ni di kawasan kita ni pun, moga tidak terjebak dengan mana-mana maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana-mana peringkat sekalipun, amalkanlah pesanan Allah Subhanahu wa taala ini supaya apa? Orang yang beriman sifatnya apa?
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran, saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran. Mungkin ada orang kata, "Alah ustaz duk cakap-cakap macam ni pun dia orang sama juga." Tak. Kita nak bagi tahu setiap dari kalangan kita berperanan mengikut kemampuan masing-masing. Saya ingatkan semua, termasuk diri saya, ahli keluarga saya dan semua yang menonton. Kita ingat, hindari daripada sebarang perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Moga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kitalah umat paling banyak hiburan, paling banyak maksiat. Itu kena ingat. Kitalah umat paling dahsyat, paling banyak hiburan, paling banyak maksiat. Ni kita ni. Paling banyak hiburan, paling banyak maksiat kita ni. Habis umat dulu-dulu tak ada hiburan, tak ada maksiat. Ada. Tapi kalau nak dibanding dengan zaman kita ini, jauh lebih dahsyat. Seiring dengan kemodenan teknologi yang ada, maka kemodenan dosa, hiburan, maksiat juga seiring kemajuan itu. Maknanya, saya nak sebut macam ni. Orang dulu-dulu ada tak buat maksiat? Ada. Tapi orang dulu-dulu kalau nak buat maksiat ni payah sikit. Banyak dugaan. Kalau kata nak mengintai anak dara mandi tu, nak kena panjat, nak kena cari pokok mana, lepas tu pula kena usha line dulu. Cakap lebih ni bukan pengalaman, ni cerita orang lah ni. Kan? Dia maknanya susah. Kalau dulu-dulu ni, kalau saya di Kedah ni dulu, famous sekali di Tupah lah. Tupah ni tempat mandi-manda air terjun sungai tu. Banyak geng-geng mak-mak motor ni bawa perempuan-perempuan. Situlah banyak lokasi skodeng-skodeng. Skodeng pun tak kena gaya, mengintai kot celah-celah pokok, celah-celah daun. Silat air bulan kena gigit dengan kerengga. Kena gigit. Payah tak? Nak buat maksiat ni, dia banyak dugaan sikit lah dulu. Baik, sekarang senang dah. Anda berhadapan dengan sebiji laptop, alat peranti, gadget di hadapan anda sekarang ni. Tutup pintu, kunci, tak payah siapa tengok. Seorang-seorang dalam bilik, settle. Sebab itu Imam Syafi'i berpesan, ada 3 perkara, kalau kamu boleh hadapi 3 perkara ini, kamu kira hebat. 3 benda ni, kalau kamu boleh hadapinya, hebat. Apa dia? Pertama, boleh menasihati pemimpin yang zalim. Hebat. Yang kedua, awak boleh menegur orang-orang yang banyak berbakti pada kita. Orang tu banyak bagi duit, belanja makan. Sekali dia jenis tak semayang. Berani tak tegur dia? Takut lepas ni dia tak belanja dah lepas ni. Stop bantuan, tak bagi lah. Macam mana? Berani tak tegur? 2. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, awak tidak melakukan maksiat ketika duduk seorang-seorang. Dalam bilik, pintu kunci rapat, wifi laju. Tengok tanyalah ustaz ke, orang perdana ke, jejak Rasul ke, jejak lain. Jejak Rasul. Tanduk keluar. Tanduk pun keluar. Asyaitan. Tengah-tengah awak duduk seorang-seorang tu, tak buat maksiat, kira hebat. Tu kata Imam Syafi'i. Sebab itu zaman kita ini dahsyat sungguh. Kalau dulu nak tengok aurat perempuan, payah. Kena macam-macam cara lah, banyak usaha. Sekarang, bukan kadang kita yang cari, dia yang datang. Pernah jadi tak? Kita tengok YouTube. Masa buka YouTube, kita type ceramah Ustaz Elias Ismail, contoh. Masa kita nak tengok ceramah Ustaz tu, okey lah. Datang advertisement. Dia datang ads, dia datang iklan. Kan dia ada yellow dot tu. Yang yellow dot dengan kuning-kuning tu kan iklan. Tengah dengar ceramah ustaz tu cerita azab kubur, seksa neraka, padang mahsyar, alam barzah. Tiba-tiba ingin kurus dan rampingkan perut anda seperti saya? Cantikkan badan saya? Lepas tu pula kita nak tekan skip ad. Dia kan 5 saat. Lama tak boleh nak skip ad. Kena tunggu 5 saat. Lepas 5 saat kita lambat tekan, dia mari the second punya ads
Advertisement yang kedua pula. Alah, aku nak tengok ceramah ingat akhirat, engkau pula datang kurus ramping badan. Bergolek-golek pula depan kita. Ha. Pernah jadi dah. Pernah jadi dah. Aduh, hai. Baru dengar ceramah, mari iklan Blackpink. Aduh, Blackpink pula. Aduh, black aku punya fikiran aku. Ha. Tak payah cari pun. Benda-benda tu semua, aurat-aurat tak payah cari pun. Dia datang sendiri. Atas imannya. Ha, itu yang Nabi sangat sayangkan kita. Pasal kita lah umat paling mencabar. Sebab tu saya sangat tak setuju. Kalau ada setengah mak ayah, ada setengah mak bapak, dia cakap dengan anak-anak dia, "Ai, sekarang ni anak-anak muda lah. Abah dulu susah. Abah dulu zaman susah, tahu tak? Abah cakap lebih. Kalau abah, zaman muda abah di zaman sekarang, entah-entah abah lebih dejek daripada budak sekarang. Zaman abah dulu main guli, main batu seremban, main congkak, mujur itu, main layang-layang. Kalau zaman abah dulu ada handphone, ada segala permainan game-game hari ni, abah lagi teruk pada anak-anak mungkin. Sembang lebih. Apalah nak jadi budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang. Cuba awak budak di zaman sekarang. Cakap pandai dengan orang. Dulu pun dah tak nak dengar. Dulu pun sembahyang maghrib pun lewat. Apa? Nu lastik burung. Mandi sungai lama. Lah kata budak hari ni lalai. Serupa lah. Yang bezanya zaman. Sebab itu ingat adik-adik, para penonton dan juga mahasiswa-mahasiswi. Hari ini satu benda yang membimbang, yang menakutkan kita adalah maksiat yang makin dahsyat berlaku menimpa kita. Sangat teruk. Kalau boleh saya kongsikan dalam kesempatan ini, sejak daripada awal penularan wabak COVID-19 ataupun di peringkat negara kita diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, ada satu trafik carian bahan-bahan lucah di internet di seluruh dunia mendapati bahawa carian bahan-bahan porno sepanjang PKP meningkat sejumlah 84% dan menjadikan Malaysia berada pada kedudukan nombor 4 dalam dunia. Malu kot negara Islam. Dalam dunia kita ranking nombor 4 carian laman web lucah porno tu nombor 4 paling tinggi. Pertama sekali Slovakia, kedua Bulgaria, ketiga Ireland, keempat Malaysia. Dan menjadikan Malaysia nombor 1 di Asia ni antara carian laman web porno paling number 1. Tu dia. Tak padan dengan kepiah songkok atas kepala, tak padan baru tadi semayang. Dah tengok benda-benda lucah. Dan lebih mengejutkan lagi, ini kajian daripada UKM sendiri saya ambil. Kajian daripada UKM kepada 176 responden untuk pasangan yang dah berkahwin, dah berumah tangga, antara usia 18 sampai 60 tahun, didapati 35.2% daripada kalangan yang dah kahwin at least seminggu sekali akan tengok video-video lucah. Dah kahwin kot. Apa saya nak bagi tahu pada semua rakan-rakan penonton, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Zaman kita adalah zaman begitu mencabar sekali. Sangat dahsyat. Saya ucapkan terima kasih. Tajuk Rasulullah dan kita ini sangat tepat pada masanya. Sangat tepat pada masanya. Betul. Membuka kembali sirah-sirah Nabi. Betul. Tetapi kalau sirah Nabi tidak dikaitkan dengan apa yang berlaku fitnah akhir zaman ini, maka sirah hanya tinggal sekadar sirah sahaja. Itulah yang Nabi SAW pernah bersabda, "Innama masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada naro." Kata Nabi, perumpamaan aku ini dengan umat aku, Rasulullah dan kita, kata Nabi, umpama seperti seorang laki-laki yang cuba menahan makhluk-makhluk serangga-serangga kecil daripada masuk ke dalam api. Dia serangga kecil tu masuk dalam api, kau pun matilah. Hanguihlah dalam tu. Nabi ni umpama seorang laki-laki yang cuba tahan. Janganlah masuk dalam api tu. Janganlah kau masuk itu, nanti kau mati. Kau musnah nanti. Janganlah masuk. Janganlah masuk. Janganlah masuk. Tapi binatang-binatang kecil tu gagah juga. Orang tahan kot sini, dia masuk ke bawah. Orang tahan kot sini, dia ikut ke atas. Ada saja dia nak cuba juga nak ke arah kemusnahan.
Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengajak diri saya dan semua rakan-rakan penonton dalam webinar Maulidur Rasul Rasulullah dan kita ini, marilah kita ambil satu semangat untuk kembali kita mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamat di dunia hinggalah ke akhirat nanti, kerana tidak ada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita melainkan Al-Quran dan juga As-Sunnah daripada Nabi. Itu sajalah yang akan menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita di dunia hinggalah ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.